Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Salam UTM Sanjungan Bahasa. Okay, baiklah, saya Muhammad Dani Ikram Rosdi dan rakan seperjuangan saya Wan Nur Syami Idris bin Wan Nurah. Kami ditugaskan untuk menghasilkan satu projek uh, projek pepejal 3D, 3 dimensi, di mana kami untuk menghasilkan sebuah glider. Okey, glider ni apa yang saya boleh katakan, glider adalah sebuah pesawat yang tidak mempunyai enjin. Okey. Walaupun kita tahu pesawat ada dua jenis, maksudnya ada yang menggunakan enjin dan ada juga yang tidak menggunakan enjin. Okey, jadi pesawat yang tidak menggunakan enjin ni adalah kami menggunakan sebagai glider lah. Okey, pesawat peluncur. Pesawat peluncur ni kemudian bagaimana pesawat peluncur ini untuk terbang. Okey, kita pergi ke pengenalan. Okey, pesawat ini untuk terbang. Untuk dia kata apa? Dia terbang di permukaan udara. Bagaimana? Jadi, gerakan yang diberikan di dalamnya, dia menggunakan pergerakan penerbangan yang secara menggunakan berat. Maksudnya, dia daripada ketinggian yang tinggi dan dia akan turun. Jadi, ketinggian yang tinggi itu mempengaruhi jarak yang lebih panjang. Maksudnya, di sini glider ni sebagai kita tahu sebagai pesawat peluncur kan, Jadi macam mana pesawat tersebut daripada daripada permukaan yang tinggi untuk terbang lebih jauh dengan kelajuan yang maksimum dan juga ketinggian yang minimum, bagaimana? Okey, inilah glider ataupun senang dikatakan sebagai pesawat peluncur. Dia tidak menggunakan sebarang enjin ataupun bahan bakar. Kemudian glider ni, jika kita tahu, dia menggunakan kekuatan ataupun tenaga aerodinamik. Aerodinamik ni kita seperti tahu dia sebuah bentuk ataupun kekuatan yang di mana dia memberi had laju yang maksimum kan. Jadi di situ glider ni dia membantu untuk glider ni menggunakan kekuatan aerodinamik untuk dia pergi lebih jauh dengan jarak yang lebih dengan hal laju yang maksimum. Maksudnya aerodinamik ini memberi kekuatan kepadanya. Okey. Baiklah, kita pergi ke pembentangan seterusnya, iaitu twin boom glider. Okey. Apa itu twin boom glider? Okey, twin boom glider adalah sejenis kapal terbang ataupun pesawat peluncur yang dinamakan sebagai twin boom glider. Kenapa twin boom glider? Betul tak? Kenapa twin boom glider? Kenapa tidak nama lain? Okey. Twin boom glider adalah sebuah pesawat ataupun glider yang mempunyai struktur badan yang menyebabkan pergerakannya lebih lancar dan juga meningkatkan kelajuan tanpa beban. Macam mana boleh tanpa beban? Okey. Twin boom glider ataupun twin adalah maksud kembar. Boom adalah maksudnya sejenis ataupun bentuk seperti boom. Okey. Jadi, twin boom glider ni mempunyai struktur badan ataupun bahagian belakang dia mempunyai kosong dan dia mempunyai bom berkembar. Bom berkembar maksudnya struktur belakang badan glider ni mempunyai bentuk bom dan dia berkembar. Jadi ia pada tengah dia kosong. Jadi ia memberi beban yang kurang daripada glider yang lain. Okey. Reka bentuk, kenapa nama kami memilih twin boom glider ni? Kerana yang pertama sekali adalah reka bentuk dia yang unik, dan yang kedua adalah reka bentuk dia juga memberi kecekapan yang sangat tinggi. Yang kecekapan tinggi di mana bom berkembar ataupun twin boom, twin boom kembar tu dia mengagihkan dia punya beban, maksudnya beban dia tu yang dua tu kepada sayap. Kepada sayap ataupun dia menguatkan struktur keseluruhannya. Di sini saya nak jelaskan, jika glider lain mempunyai just the only one ataupun satu badan je. Tapi twin boom ni dia mempunyai dua struktur belakang yang berkembar dan di tengahnya kosong. Jika kita bayangkan, jika glider lain dia memberi satu hala saja, maksudnya dia memberi potongan arus kepada udara ialah satu. Jika twin boom dia punya dua. Jadi di situ struktur kapal terbang ataupun sayap dia lebih kuat untuk menghadapi rintangan dan juga tekanan angin di udara. Macam kita tahu, glider ni dia terbang di tempat yang tinggi dan dia pergi di ketinggian yang minimum, yang rendah saja, dan juga hal laju yang maksimum pada jarak yang sangat jauh.
Jadi kita konsepkan yang sama, kita masukkan ke dalam twin boom glider. Okey, di situ kita dapat lihat luas permukaan glider tersebut ataupun twin boom ni boleh memberi luas permukaan yang sangat kecil. Okey, bila luas permukaan kecil, rintangan yang kena kepada luas permukaan tersebut lebih kurang, betul? Jadi di situ dia memberi laju yang sangat tinggi kepada twin boom, dan juga dia memberi dia memberi prestasi ataupun dia memberi prestasi yang sangat tinggi terhadap twin boom tersebut. Jadi maksudnya twin boom glider ni antara salah satu kapal terbang yang hebat lah. Okey. Itu sebab itu di antara kenapa kami memilih twin boom glider sebagai model kami. Kita pergi ke slide seterusnya di mana bahan yang diperlukan. Okey, bahan diperlukan untuk apa? Bahan diperlukan untuk menghasilkan projek kami ni, twin boom glider. Okey, kami menggunakan pisau, lidi, cat penyembur dan juga hot glue gun, dan juga last sekali adalah untuk memastikan badan dia adalah kami menggunakan board corrugated. Corrugated ni yang berwarna biru tu. Okey. Kenapa kami menggunakan board corrugated adalah disebabkan board tersebut lebih keras daripada board-board yang lain. Kemudian board tersebut mempunyai aliran udara yang sangat baik. Okey, jika kita lihat betul-betul. Kemudian dan cat penyembur dan hot glue gun adalah sebagai cat penyembur adalah sebagai sebagai medium ataupun benda untuk menghasilkan beban saja, beban. Ya, jika kita tahu cat tu mempunyai beban, jadi kami beri kepada permukaan depan ataupun bahagian depan untuk memberi beban kepada kapal terbang kami. Okey, hot glue gun sebagai untuk penyambung untuk sebagai part-part ataupun bahagian-bahagian kapal terbang. Kemudian lidi apa gunanya lidi kan? Lidi sebagai twin boom lah, sebagai twin boom. Jadi kami masukkan menggunakan lidi sebagai twin boom. Okey, dan pisau lah, kita tahu pisau untuk memotong. Okey, itu saja bahan yang diperlukan untuk kami untuk menghasilkan twin boom glider. Baiklah, saya memberi aluan kepada rakan seterusnya, akan Wan Nur Syamil Idris bin Wan Nur untuk beliau menceritakan atau membentangkan lebih terperinci lagi. Terima kasih. Okey, kita teruskan kepada bahagian cara penghasilan projek perpanjangan 3D ini. Okey, pada awalnya kami mengumpul barang-barang yang perlu digunakan, iaitu board. Okey, board plastik ataupun nama sebenarnya ialah cardboard. Seterusnya saya menggunakan lidi. Okey, seterusnya saya menggunakan pembaris sesiku L dan pembaris biasa, hot glue gun, pisau, pen sebagai penanda, dan spray untuk mewarnakan glider kami. Okey, seterusnya langkah yang seterusnya ialah menanda pada board berkenaan mengikut ukuran-ukuran telah ditetapkan. Dan yang ketiga ialah memotong menggunakan cutter, memotong board itu menggunakan cutter. Seterusnya ialah setiap bahagian itu telah tersedia dengan beberapa potongan yang telah saya buat selepas mengukurnya. Seterusnya ialah menghasilkan kepala glider, iaitu kawasan kokpitnya, dengan memotong board pada ukuran ditetapkan. Seterusnya melipat-lipat menjadikan dia cuboid, dan seterusnya menggam menggunakan hot glue gun. Dan seterusnya memotong bahagian hadapan supaya ia menjadi tirus, dan lekatkannya menggunakan hot glue gun. Seterusnya ialah pemasangan kokpit dengan sayap utama. Itu juga menggunakan hot glue gun, dan ada penanda untuk menetapkan center bahagian sayap dengan kokpit. Dan seterusnya ialah proses memasang sayap belakang dengan mencantumkan ketiga-tiga komponen di sayap belakang, itu menggunakan lidi sebagai penyambung antara kedua-dua komponen, yang mana komponen baut yang lurus bersambung dengan komponen V.
Sementara komponen V pula bersambung dengan komponen yang lebih tirus di bahagian atas. Dan seterusnya ialah pemasangan penggabungan bahagian hadapan dan juga bahagian belakang menggunakan 2 lidi yang telah tersedia dipasang di bahagian belakang. Selepas itu kerja-kerja kemasan dibuat dan terhasillah sebuah glider dengan konsep twin boom glider. Okey, seterusnya bahagian perbincangan. Setelah beberapa kajian dan sesi uji cuba dijalankan dengan menerbangkan pesawat glider berkenaan, okey. Kami mendapati selepas 3 uji kaji yang telah dijalankan, 3 penerbangan, jarak yang saya dapat setelah menerbangkannya ialah sekitar 30 kaki dan sepatutnya lebih daripada itu kerana kawasan yang kami buat ialah tidak kondusif kerana berada di bawah bangsal, okey, di mana jarak terhad kerana mempunyai dinding. Okey, dan sepatutnya dengan keadaan yang terkondisi apabila glider menemui dinding itu pada ketinggian yang masih tinggi, kami boleh menjangkakan yang jarak penerbangan adalah boleh melepasi 40 dan bahkan mungkin melebihi 50 kaki. Dan kerana ketiga-tiga percubaan mempunyai jarak penerbangan 30 kaki dan pada 30 kaki itu di dinding itu mereka pesawat mempunyai ketinggian sekitar 15 kaki daripada darat, daripada tanah. Okey, dan tempoh masa 3 saat, 4 saat dan 2.8 saat bagi percubaan pertama, kedua dan ketiga adalah kerana pesawat mempunyai weight to power ratio yang agak tinggi. Maksudnya pesawat glider adalah sedikit berat di bahagian kokpit menyebabkan pesawat meluncur laju, dan itu sebenarnya atas kesinambungan daripada konsep twin boom glider di mana pesawat akan meluncur lebih laju apabila ukuran-ukuran tertentu dikenakan kepada pesawat tersebut, seperti memendekkan jarak antara sayap utama dan sayap belakang. Itu akan menyebabkan pesawat akan menjadi lebih laju di udara, sementara memanjangkan jarak antara sayap utama dan sayap belakang akan menyebabkan pesawat lebih lama di udara tetapi kurang dari segi keseimbangan, menyebabkan banyak lagi faktor lain yang perlu dilakukan supaya menyebabkan kapal glider itu terbang dengan baik tanpa sebarang motor. Okey, kerana projek ini tanpa menggunakan motor. Okey, dan seterusnya ketinggian yang telah kami dapat berkenaan penerbangan itu, sebenarnya apabila dia terhempas di dinding, dia masih lagi mempunyai ketinggian sekitar 15 kaki daripada lantai, dan sebenarnya dia masih lagi dalam keadaan yang mendatar dan belum menjunam. Okey, dan kami menjangkakan dia boleh pergi lebih jauh lah. Dan semasa penerbangan pada awalnya pesawat terbang lebih tinggi sekitar 20 kaki di atas ataupun 15 kaki ke 18 kaki di atas, dan ini menyebabkan pesawat meluncur lebih laju ke hadapan tetapi tidak menjunam. Okey, menyebabkan boleh kita simpulkan sebagai aerodinamik pesawat tersebut, glider tersebut adalah baik, ditambah pula dengan sedikit modifikasi daripada konsep asal pada bahagian eco. Okey, itu saja. Okey, seterusnya kami boleh simpulkan bahawa projek pepencarahan 3D ini ataupun 3D Solid ini memberi peluang kepada kami, okey, sebagai peserta untuk menerokai bidang pembuatan dan juga memberi pengetahuan kepada kami bagaimana untuk menghasilkan sesebuah projek itu hanya berpandukan kepada AutoCAD dan telah kami bina. Okey, kerana dengan memberi peluang kepada kami untuk menerokai bidang pembuatan dari segi material dan dari segi untuk menghasilkan sebuah produk itu adalah tidak mudah kerana
struktur, material, keseimbangan dari segi berat dengan material yang perlu digunakan dengan saiz yang perlu diambil kira. Itu membuatkan kami memberikan kami satu pengalaman yang agak baik untuk melangkaui ekspektasi jika kami tidak mempunyai peluang untuk bersama dengan projek ini. Dan seterusnya, projek pepejal 3D yang dijalankan kami mendapati bahawa pengguna arahan dalam lukisan projek pepejal 3D ini yang kami jalankan sendiri, kami mendapati bahawa pengguna arahan dalam lukisan kejuruteraan berbantu komputer ini, ataupun lebih mudah dikatakan sebagai AutoCAD, mampu untuk memberi gambaran dan juga memberi prototipe kepada pengguna, di mana pengguna juga boleh mengetahui ukuran yang bersesuaian, dan juga pengguna juga boleh membayangkan reka bentuk projek ini tanpa membina atau membuat projek itu sendiri. Projek itu lagi kerana sesebuah projek itu, contohnya seperti glider kami, adalah memakan kos yang agak tinggi walaupun hanya sekadar glider. Glider yang sedikit yang kecil, namun kosnya agak tinggi. Dan apabila kita menggunakan lukisan alat berbantu komputer, kos itu tidak perlu lagi dikeluarkan. Sebaliknya, kita hanya boleh menggunakan lukisan berbantu komputer ini untuk merangka prototipe sendiri sebelum material diambil kira apabila selesai prototipe di dalam AutoCAD dibuat. Jadi itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam UTM Sanjungan Bangsa. Saya Wan Syamil Idris bin Wan Nura bersama kumpulan rakan saya Muhammad dan Ikram bin Rosdi. So saya akan cuba membuat demonstrasi menerbangkan projek 3D kami, iaitu Twin Boom Glider ataupun glider untuk projek 3D solid bagi subjek lukisan berbantu komputer. Jadi jom. Okey, selepas 3 percubaan penerbangan yang telah dilakukan, di mana kami menjumpai di mana penerbangan kami adalah sekitar 2.5 sehingga 4 saat, tinggi sekitar 12 hingga 18 kaki tinggi dan jarak sekitar 30 kaki. Itu pun setelah melanggar tembok kerana keadaan sekitar yang terpaksa saya hadkan kawasan untuk terbang. Walau bagaimanapun, jika dibuat di kawasan lapang, jarak penerbangan adalah mungkin lebih daripada itu dan mungkin sehingga ke 50 kaki penerbangan. Jadi itu sahaja daripada kami berkenaan dengan glider kami, penerbangan. Itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum.